Ha? Ada ni. Boleh kot sejam. Bismillah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawana ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sanni Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a warzuqna fahman hatta na'rifa kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin, amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung perkongsian kita kepada kitab 40 hadis cinta pada kecintaan Allah terhadap hamba-Nya, wasilah dan tanda-tandanya. Ini adalah kelas yang kedua daripada kelas ini setelah kita menamatkan baru-baru ni 2 minggu yang lepas kitab Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Saya menjawab salam kepada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, daripada Puan Elvira, Puan Nurizitah, Puan Wan Siti, Puan Nursiah, Puan Siti Hajar, Puan Nuriza, masya-Allah. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita insya-Allah. Amin. Okay. Jadi seperti biasa kita akan bacakan 2 buah kitab pada hari Selasa ni. Yang pertamanya adalah kitab yang kedua kita, kitab 40 hadis cinta ni. Dan yang kedua adalah kitab Faedah Zikir dan Selawat. Yang kita baca lebih kurang 10 minit sebelum tamat pengajian, tamat kelas ini, kita akan baca Faedah Zikir dan Selawat insya-Allah. Ahlan wa sahlan Puan Rasimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyambung, sebelum ni kita berhenti di bahagian sekapu sirih kan. Sekapu sirih pada muka surat yang ke-13. Kita akan baca sikit je daripada mukadimah tu sebelum kita sambung masuk kepada hadis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada kitabnya, muka surat 13. Pada siapa yang belum memiliki kitab ni dan ingin memilikinya, saya cadang beli. Kalaupun tak ikuti kelas ni, beli juga, kerana dalamnya ada hadis-hadis yang baik lah untuk kita tahu dan kita hafal dan kita amalkan. Jadi pada muka surat 13, perenggan yang terakhir di bawah sekali. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain, amin. Berkata pengarang, penulis kepada sekapu sirih ni, yakni Al-Fadil Ustaz Ahmad Sufi bin Abdul Rahman
amalahu Allah wal muslimin bil lutfi al khafi. Beliau di antara sahabat dan guru saya juga. Tinggalnya di Terengganu, sedang buka madrasah. Di Facebook tu ada nama madrasah dia, tak ingat apa nama. Zaitun, Zaytun. Anda boleh tengok kat muka surat depan tu kan. Zawiyah Yusufiah. Ada Zawiyah Yusufiah, tu madrasah, nama madrasah yang akan dibuka. Jadi pengarang, penulis Kapur Sirih ni buat rumusan pada muka surat 13 tu berkata, maka guru mulia Syekh Yusuf Muhyiddin Riq Al-Bakhur Al-Hasani, yang terkenal dengan didikan berteraskan mahabbah kepada Allah dan Rasulullah SAW. Beliau asal orang Lubnan. Hampir setiap tahun akan berulang ke Malaysia dalam 2-3 kali lah. Beliau guru saya juga. Alhamdulillah. Jadi beliau menyebutkan telah mengumpulkan dan menyusun 40 hadis ini. Ini buku ni daripada karangan Syekh Yusuf. Dengan daripada ucapan insan yang paling mulia dan suci cintanya, iaitu baginda Rasulullah SAW, yang menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang berkaitan dengan cinta agar kita mengambil perhatian. Jadi pengarang asal ni Syekh Yusuf ni kumpul 40 hadis ni untuk kita tahu tentang cinta. Dalam risalah ini, guru mulia mendatangkan riwayat yang menyentuh 3 perkara yang penting. Jadi kalau kita baca kitab ni, kita kena faham ada 3 objektif yang kita kena selesaikan. Yang pertamanya tentang pengetahuan tentang kecintaan Allah. Yang kedua, perkara yang menjadi wasilah. Jadi wasilah tu maksudnya perkara yang menjadi jalan untuk seseorang memperoleh cinta Allah. Cerita tentang cinta Allah dan cara mendapatkan cinta Allah. Dan yang ketiga, cerita tentang kelebihan apabila seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konten kepada kitab ni memenuhi 3 objektif itulah. Nak jelaskan tentang cinta Allah kepada makhluk, kepada hamba-Nya. Kemudian macam mana nak dapatkan cinta Allah dan apa kelebihan mendapat cinta Allah. Itu motif kitab ni. Jadi boleh diulang-ulang baca sampai terbit cinta kita kepada Allah pula. Baik, kita baca pada muka surat 17. Muka surat 17. Dia punya mukaddimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala khairil anbiya wa afdal asfiya wa atqal atqiya sayyidina wa maulana Muhammad rasuli rabbil anam wa ala alihi at-tayyibin al-awliya wal muntakhabin al-akhyar. Amma ba'du. Sesungguhnya saya telah mematikan risalah yang penuh berkat oleh Al-Habib Ahmad Sufi, yang mengumpulkan akan rasa cinta dan mahabbah terhadap Allah SWT dan apa yang telah dikhabarkan oleh Sayyidul Wujud, Rasul mahabbah terhadap sekalian alam. Sesungguhnya kami telah menyelusuri kalam ma'sum Rasulullah SAW dalam urusan al-mahabbah al-zawqiyah. Kalau kita nak faham tentang cinta, kita kena belajar daripada Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW itu mencintai tanpa syarat. Dia murni, suci. Kalau orang mencintai kerana kepentingan, itu namanya bisnes, maslahah. Saya sayang awak, awak kena sayang saya. Atau kalau nak saya cinta awak, awak kena bagi saya sesuatu. Itu bisnes. Asas kepada kasih sayang itu dia memberi, tak tagih. Sebab yang penting dia mencintai. Dia mencintai. Macam ibu sayang betul pada anak kecil dia tu. Dia beri saja apa yang dia ada, daripada tenaganya, masanya, daripada diri dia bagi kepada anak dia. Murnilah kasih sayang. Anak pula cakap, kalau ditanya, sayang ibu apa? Sayang. Kenapa sayang ibu apa? Sebab ibu apa bagi saya makan. Kan budak-budak kan tak matang dia punya kasih sayang dia. Saya sayang ibu apa saya sebab ibu apa saya telah banyak berjasa kepada saya. Jadi kita tanya pula, kalau ibu apa tak berjasa kepada kamu, kamu tak sayang? Dia dah mula confused. Nak jawab apa tak tahu. Memang begitu anak.
Anak tu dia rasa dia terhutang budi, sebab tu dia perlu membalas. Sedangkan ibu tak perlu ada rasa menerima sesuatu, dia beri saja. Besarnya kasih ibu tu. Kalau nak faham cinta, kata ulama, belajar daripada ibu. Tapi cinta ibu pun masih terbatas juga. Masih terbatas. Sebab dia terhad kepada darah daging dia. Kalau nak belajar cinta murni, belajar daripada Rasulullah SAW. Kerana Nabi tak tengok orang itu ada hubungan darah dengan dia atau tidak. Nabi itu kalau mencintai semuanya. Kalau dia beri semuanya. Subhanallah. Jadi pengajaran yang kita dapat dari penerangan Syekh ni, Syekh nak bagi tahu pada kita bahawa kalau nak belajar tentang cinta, buka kitab, baca tentang bagaimana Rasulullah SAW mencintai. Suci, murni. Maka Syekh sebut sini, maka ini adalah suatu perjalanan suluk bagi para sahabat yang suci dan ahli keluarga yang elok. Satu generasi demi generasi sehingga zaman kita. Maka inilah masyrab ataupun satu acuan yang suci sebagaimana kami telah dididik terhadapnya melalui para syuyuh kami, orang yang hebat daripada generasi sebelumnya yang hebat. Jadi Syekh nak jelaskan juga, orang yang nak belajar cinta murni, dia perlu belajar daripada orang yang mencintai secara murni. Macam mana kita nak belajar mencintai yang murni daripada orang yang mencintai kita kerana maslahah, kerana kepentingan? Susahlah nak belajar. Kita tak akan dapat belajar sesuatu daripada orang yang tak ada. Orang yang tak ada memiliki benda tu. Orang yang tak pernah jadi kaya, kita nak belajar jadi kaya pada dia. Susah. Tak dapat hadam apa yang dia cakap. Sebab orang tu tak pernah melalui jalannya. Maka bagaimana dia ingin menerangkan tentang apa yang dia nak terangkan tu? Orang, contoh kita nak masuk kelas bisnes, kita akan tengok siapa yang nak cerita tentang macam mana nak jadi kaya tu, macam mana nak buka bisnes tu. Kalau dia tak pernah buka bisnes, kita akan confuse. Apa yang saya nak dapat daripada orang yang tak pernah buka bisnes, tiba-tiba nak cerita tentang bisnes? Kan begitu. Samalah dalam kaedah kehidupan. Kita nak belajar mencintai secara murni, tentu daripada orang yang mencintai secara murni, yang telah mencintai secara murni. Tak boleh belajar daripada orang yang cakap masuk kelas sesi rumah tangga tapi yang bagi talk dia adalah orang bujang, tak pernah kahwin, cinta pun tak pernah. Tentu kita tak faham apa yang dia nak jelaskan, dan mungkin dia pun sebenarnya tak faham apa yang dia nak cakap. Jadi nak diberitahu, kalau kita nak belajar sesuatu, kita kena ambil orang yang telah melalui perkara tu dan berjaya, diiktiraf dia telah berjaya melaluinya dengan baik. Jadi para guru kita, dia adalah orang yang telah melalui jalan tu sehingga dia diiktiraf, dia boleh menyampaikannya pula. Zaman kita ni ada satu penyakit, orang tak pernah jadi murid tiba-tiba nak jadi guru. Begitu istilah dia. Orang tak pernah jadi murid tiba-tiba nak jadi guru. Itu kan musibah paling besar. Sehingga merosakkan bakal murid tu. Elok nak faham ilmu, sesat pula. Sebab tu bahaya. Kita lah yang nak mengambil sesuatu kena bijak. Melihat siapa yang ingin kita ambil ilmu daripada dia tu. Kita tak boleh sembrono kan. Kita tak boleh sembrono begitu saja. Ambillah daripada siapa pun. Sebelum kita betul-betul memahami apa yang kita nak faham tu. Boleh faham ke saya cakap? Pusing-pusing. Kan. Kemudian disebutkan, oleh kerana demikian, seorang pencinta yang jujur telah bercakap, ziarahilah orang yang jujur, nescaya kamu akan menemukan cinta. Ini ulama' mengajar kaedah kepada kita. Kalau kita nak belajar cinta, cinta tu hanya ada pada orang yang jujur sahaja. Kalau orang yang tidak ada sifat jujur, dia tak ada cinta. Dia ada kepentingan kan. Perempuan saja, perempuan dia nak pilih suami, dia akan tanya, awak cinta saya atau cinta apa yang saya ada, kan? Jadi lelaki tu kata, saya cinta awak lah. Jadi perempuan tu tanya, awak cinta saya kenapa, kan? Jadi lelaki tu pun masih lagi kebudak-budakan, tak faham erti cinta. Saya cinta awak sebab awak cantik, dia kata kan. Sebenarnya dia cinta sebab perempuan tu ada harta kan. Tapi dia kata sebab awak cantik. Jadi perempuan tu dengan kekeliruan emosi
tentunya. Tapi masih lagi teruja dengan ucapan lelaki tu. Dia pun cakap kepada lelaki tu, kalau saya tak cantik, awak cinta saya tak? Jadi lelaki tu kata, tak berani nak jawab jujur kan. Tak berani nak jawab jujur. Sebab perempuan tu memang cantik. Jadi dia kata, cintalah kan, saya mesti cinta. Tapi bila dah kahwin, baru tahu. Berkedut sikit muka isteri tu, kan. Lelaki yang kata cinta kerana wajah cantik tu berkedut saja selepas kahwin, dah tengok perempuan lain dah. Jadi isteri dia pun cakap, oh, kes selama hari ni awak tak jujur lah. Sebab awak dulu pernah cakap muka kalau tak cantik pun awak cinta, tapi hari ni muka ni baru kedut sikit je dah tengok perempuan lain. Jadi awak tak jujur. Kecewa. Jadi orang begini tidak ada, kaedahnya tidak ada cinta lah. Kerana berubah saja apa yang dia nak tengok tu, maka berubah cinta. Sebab cinta tak boleh berubah. Kalau cinta berubah, maka tu tanda-tanda tidak cinta kan, ataupun kurang cinta. Faham saya pergi mana-mana ni. Kemudian Syekh sebut di sini, sesungguhnya telah dikumpulkan dalam risalah ini hadis-hadis yang penuh keberkatan tentang cinta yang akan menjernihkan jiwa, yang menyucikan hati dan meninggikan semangat sehingga mencapai kejernihan minuman masyarib para awliya dan golongan salihin. Dipohon kepada Allah Ta'ala akan taufik dan kekuatan daripada minuman ahli masyarib, ahli falah dan al-azwaq. Sesungguhnya dialah yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan maha layak untuk mengabulkan segala permohonan. Wa akhiru da'wana wa billahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Disediakan oleh Syekh Yusuf bin Muhyiddin Al-Bakhur, amalahullah bil lutfi al-khafi, amin. Baik, kita masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Tengok dulu. Ahlan wa sahlan, Puan Zuraida. Puan Zuraida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ikhwan berada, masya-Allah. Doakan saya Ustaz. Hadis yang pertama, muka surat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadina muttasilun ila sahibul muallif Syekh Yusuf bin Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani. Wa bihi qala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu samhal bai' wa samhal syira' wa samhal qada'. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang memberikan kemudahan ketika menjual, orang yang memberikan kemudahan tak kala membeli, dan orang yang memberikan kemudahan dalam memutuskan sesuatu perkara. Qala al-Hakim hadza hadisun sahihul isnad wa lam yukhrijahu. Baca keterangan belakang muka surat 21 tu. Hadis ini menjelaskan keutamaan bagi orang yang memiliki sifat bermurah hati dan berlapang dada di dalam berurusan kepada sesama manusia, terutamanya tak kala berjual beli, maka mahupun tak kala menjadi pemimpin. Sifat bermurah hati sebenarnya menzahirkan bahawa pemiliknya itu tidak memiliki keterikatan hati terhadap harta. Itulah sifat yang ada pada kekasih kita, iaitu baginda Nabi SAW, yang sentiasa bermurah hati dan berlapang dada, terlebih lagi dalam urusan yang melibatkan umatnya yang tercinta. Ini hadis yang pertama. Dalam tajuk hadis pertama ni maksud mencintai kemudahan. Mencintai kemudahan. Allah Ta'ala dalam hadis ni menjelaskan secara khusus golongan yang dia cinta kan. Golongan cinta. Cinta ni maksudnya, cinta daripada Allah ni maksudnya kasih sayang. Ulama menyebutkan kalau Allah Ta'ala cinta kepada seseorang, Allah Ta'ala akan jadikan orang itu sesuai sebagaimana yang dia mahu. Jadi kalau Allah Ta'ala mencintai seseorang, maka seseorang itu akan menjadi apa yang Allah Ta'ala mahu dia jadi. Itu cara ni lah. Jadi ada golongan-golongan yang Allah Ta'ala mahu kita ikut. Ada golongan-golongan yang Allah Ta'ala mahu kita ikut, supaya kita dapat cinta Allah daripada meniru golongan tersebut. Kita selalu ada dalam kehidupan tu ada mission nak jadi kekasih Allah. Kita nak jadi hamba yang dicintai oleh Allah.
Sudah ada acuan-acuannya. Sudah ada acuan-acuannya. Sudah ada patternnya. Tinggal ikut saja. Bila kita masuk ke dalam tempat itu, kalaupun belum sepenuhnya menjadi apa yang seperti karakter yang diinginkan, kita telah mendapat bahagian dia. Jadi antara golongan yang Allah Ta'ala cinta ni adalah orang yang memberi kemudahan. Orang yang memberi kemudahan kepada orang lain. Secara khususnya dalam hadis ni, kepada orang yang menjual dan orang yang membeli. Jadi Nabi SAW dengan mission menjadikan semua orang itu dicintai oleh Allah, maka Nabi khabarkan golongan ini kepada umat. Faham saya punya ayat tu? Jadikan, khabarkan golongan ini kepada umat. Tujuan dikhabarkan bukan untuk didengar saja, tapi untuk dilakukan, untuk ditiru, untuk kita lakukan agar kita tergolong dalam golongan tu. Jadi bila ada proses jual beli, akan ingatkan kita di situ ada ruang untuk menjadi orang yang Allah Ta'ala cinta. Faham? Ini rutin harian yang tak akan kita terkeluar padanya. Setiap orang akan berjual beli kan. Kalau dia tak menjual, dia membeli. Kalau dia tak membeli, dia menjual. Maka orang yang hidup dengan mission untuk menjadi orang yang dicinta oleh Allah, ketika dia terlibat dengan proses urusan jual beli, di situ dia tahu dia ada potensi untuk mendapat cinta Allah. Itu mission dia. Itu dia punya minda dia. Kita jelaskan, dalam kehidupan kita, kita dilahirkan dengan motif, dengan misi untuk menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Dia sebelum kita meninggalkan dunia ni. Itu kita punya mission. Sebab orang yang Allah Ta'ala cintai di akhirat, itu adalah orang yang Allah Ta'ala cinta ketika di dunia. Orang yang berusaha mendapat cinta Allah di dunia itu berusaha mengikut apa yang Allah Ta'ala mahu. Faham saya cakap? Jadi orang yang berusaha untuk mendapatkan apa yang Allah Ta'ala, berusaha untuk buat apa yang Allah Ta'ala mahu, itu mengikut seruan Nabi SAW. Maka macam yang disebut di awal tadi, orang yang ingin belajar tentang cinta, belajar daripada Rasulullah SAW. Orang yang ingin mendapatkan cinta Allah, maka belajar tiru ikut jalan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis yang pertama ni buka jalan kepada kita bahawa semua orang berpotensi untuk dapat cinta Allah. Itu kan rahmat tu. Itu kan rahmat. Itu kan berita gembira. Yang bukan golongan yang dicintai oleh, bukan golongan eksklusif. Dia golongan yang diberi, dia pintu yang terbuka untuk siapa-siapa orang yang nak masuk. Jadi jalan daripada hadis pertama ni adalah berusaha untuk memudahkan orang lain, terutamanya orang yang menjual dan orang yang membeli. Jadi hadis ni juga mengingatkan kita dalam penerangan tu disebutkan sifat hadis ni menjelaskan keutamaan bagi orang yang memiliki sifat bermurah hati dan berlapang dada dalam urusan kepada manusia. Sifat murah hati sebenarnya menzahirkan bahawa pemiliknya tidak tiada keterikatan hati terhadap makhluk, terhadap harta. Di antara tanda orang mencintai seseorang, dia takkan fokus hatinya kepada selain orang itu. Faham? Itu kan bahasa cintanya kan. Saya dulu pernah terbaca satu buku cinta. Dalam buku tu dia ada jelaskan apakah ungkapan cinta paling agung. Ungkapan cinta paling agung. Yang kalau ada ungkapan itu, maka itu menunjukkan kejujuran hubungan cinta tu. Jadi orang menjawab, ungkapan cinta paling agung adalah saya cinta awak. Maka pengarang tu menyebutkan tidak, ungkapan cinta paling agung bukan saya cinta awak.
kerana saya cinta awak itu masih lagi ada dua pihak. Saya dan awak. Itu masih lagi dua pihak, belum lagi cinta yang murni. Kerana hubungan cinta yang murni itu dua pihak menjadi satu. Kan murni kan cinta dua pihak menjadi satu. Jadi ungkapan cinta paling agung adalah hanya engkau. Hanya engkau. Tidak ada lagi nisbah diri yang mencintai kepada yang tu, tak ada dua pihak. Dia hanya satu pihak je. Hanya engkau, maksudnya yang mencintai pun akan menjadi sama macam yang dicintai tu. Contoh, perempuan selalu uji cinta lelaki tu. Jadi antara yang dia uji dari sudut makan lah kan. Perempuan tu suka makan suka makan manis. Lelaki tu suka makan masam. Jadi perempuan tu hidang yang manis. Jadi lelaki tu susah nak makan yang manis sebab dia suka masam. Jadi perempuan tu kata, kalau awak tak boleh ikut selera saya, itu maksudnya cinta awak masih lagi ada dua. Awak cinta diri awak, selera awak tu, dan awak cinta saya. Saya masih rasa di dua kan. Kalau betul-betul cinta saya, awak kena makan apa yang saya nak ni, supaya betul nampak awak cinta saya. Jadi lelaki tu yang asalnya makan yang masam tu, makanlah yang manis tu. Jadi bila dia makan manis tu, maka perempuan tu pun kata, mulai hari ini awak adalah saya, kerana awak dah ikut selera saya. Jadi kan dah jadi satu. Asalnya ada dua, tapi bila dah jadi satu, kenapa jadi satu tu? Kerana mengikut kehendak. Lelaki tu pun sebab sayang sangat dengan perempuan tu, dia pun menurutlah perintah dan kehendak perempuan itu. Kerana sayang, bukan kerana terpaksa. Jadi lelaki tu kata, hanya engkau saja. Aku tinggalkan selera aku untuk aku jadi diri kamu, supaya cinta kita menyatu. Kan bahasanya begitu. Kan? Jadi bila dah jadi satu jiwa, dah tak ada dua sisi. Sebab tu hamba Allah, kalau kita pergi kepada bahasa cinta Allah, ketika Allah Ta'ala mengkhabarkan golongan yang dia cinta, itu bukan tentang untuk kita faham begitu saja, tapi untuk kita jadi golongan itu. Kalau nak jadi golongan itu, kita kena tinggalkan apa yang kita mahu, supaya kita boleh jadi sepenuhnya golongan itu. Orang yang, maaf cakap, ketika berjual ada sedikit macam keras kan, kerana dia memandang keuntungan tu. Dia nak jual mahal, pembelinya tentulah nak murah kan. Jadi bila pembelinya nak murah, jadi penjual ni terasa berat sangat nak dimurahkan harga jualan tu, maka dia keraskan harga tu, dia still kekalkan harga yang mahal tu. Jadi dia nampak kalau dia jual murah nanti tak untung. Datanglah hadis ni, hadis yang cerita tentang Allah sayang kepada orang yang bermudah dalam berjual beli. Maka sang penjual tu memandang kepada cinta Allah yang ingin dia tagih tu. Maka dia tinggalkan kehendak diri dia yang nak jual mahal tu, dia bermudah dalam jualan tu agar dia mendapat cinta Allah ketika itu. Kan tu dia sedang tinggalkan apa yang dia mahu untuk jadi apa yang Allah Ta'ala mahu. Itu kan meninggalkan kehendak dirinya agar dia jadi kehendak Allah. Jadi hanya engkau saja ya Allah, keinginan kau sajalah yang aku akan lakukan. Maka dia bermudah. Disebabkan dia tinggalkan apa yang dia mahu, jual mahal, maka Allah Ta'ala bagi apa yang Allah Ta'ala mahu bagi kepada dia yang lebih untung daripada yang tadi tu, iaitu cinta Allah. Jadi sebab tu kita kena faham, setiap ruang yang Allah Ta'ala khabarkan tentang cinta dia, untuk kita buat. Untuk kita buat. Boleh faham? Sebab tu Nabi SAW sentiasa menggambarkan tentang dalam kehidupannya hanya satu saja pilihan, yakni Allah. Tak ada pilihan yang kedua. Tak ada pilihan yang kedua. Susahlah nak buat. Tapi bagi bahasa orang yang bercinta, itu tak ada kesusahan. Khusyuk itu susah kan nak buat. Kenapa? Sebab kita selalu nak ingat apa yang kita nak, berbanding kita patut ingat apa yang patut kita ingat. Dalam solat tu, kita patut ingat Allah saja. Tapi dalam solat, kita selalu bercampur ingatan kita dengan perkara lain sebab banyak yang kita nak.
ketika kita solat susah untuk khusyuk sebab kita banyak fokus dengan hajat-hajat kita yang banyak belum dikabulkan Tuhan. Kita angkat takbir saja tujuannya untuk dapatkan dunia. Macam mana kita nak bayangkan hati kita boleh khusyuk kepada Allah? Membaca ayat surah Al-Fatihah tu dalam keadaan menjiwai kebesaran Allah. Susah untuk kita buat selagi mana dalam hati kita tu masih lagi ada keinginan-keinginan yang besar untuk kita dapatkan daripada hal ehwal keduniaan. Susah. Kalau kita tak mampu tinggalkan dunia untuk solat, maka kita akan bawa dunia tu dalam solat. Susahlah khusyuk. So, khusyuk tu tentang fokus satu cinta, satu keinginan. Macam orang ini, peniaga ni, meninggalkan keinginannya untuk mengambil untung besar tadi kan. Memudahkan urusan. Mengambil untung besar. Dia ambil untung sikit saja. Dah ditawar, dia bagi ruang. Terima tawaran tersebut. Dia tak berkeras. Dia sedang tinggalkan keinginan dia untuk untung besar tu. Tapi untuk dapatkan kecintaan Allah, maka dia tinggalkan tu. Dan Allah Ta'ala akan sia-siakan orang-orang itu. Boleh. Jadi Nabi SAW tu sentiasa menunjukkan kepada para sahabat, dalam hati Nabi itu hanya ada tentang cinta Allah. Buat apa yang Allah Ta'ala mahu. Tak pernah hati dia terikat kepada dunia. Sebab dunia lah yang menyusahkan kita. Susah untuk berurusan dengan orang lain. Kan? Hati yang tercengkam dengan dunia tu, yang menyebabkan kita susah untuk bermuamalah dengan manusia mengikut apa yang Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala suruh kita maafkan. Susah kita nak maafkan sebab hati kita rasa maruah kita perlu dipertahankan. Susah kita nak maafkan orang yang lebih rendah pada kita kerana kita rasa diri kita memang patut diangkat. Jadi keinginan-keinginan kita tu yang membataskan kita untuk ikut apa yang Allah Ta'ala mahu. Jadi hadis pertama tu sebagaimana dengan tajuknya sesuai, cintailah kemudahan. Cintakan kemudahan untuk orang lain, nanti Allah Ta'ala akan balas dengan ganjarannya dengan cinta Allah kepada diri kita. Kita tak bahas lagi apa kelebihan cinta Allah itu dalam hadis yang ke belakang. Boleh? Masya Allah. Hadis yang kedua, kalau ada yang tak jelas, boleh tulis di bahagian komen. Siapa ni? Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Raja Fauziah. Macam. Sihat cik Puan Ain di Kukija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kedua, muka surat 22. An Aisyah wa bihi la qala an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah inna Allaha rafiqun yuhibbur rifq wa yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nama Siti Aisyah, kalau orang Melayu sebut Aisyah kan, tapi kalau sebutan bahasa Arabnya Aisyah. Aisyah. Jadi Aisyah ni kalau daripada terjemahan maknanya maksudnya orang yang ceria ataupun orang yang hidup ni maksudnya hidup lah. Dia punya terzahir keceriaan lah. Orang yang hidup, ceria, orang yang beruntung. Itu maksud Aisyah. Sebab tu kalau sebut nama Siti Aisyah, tapi orang Melayu selalu sebut Aisyah kan. Bolehlah. Boleh juga Aisyah dengan Aisyah, boleh je dua-dua. Siti Aisyah antara kisah yang kita ingat, Siti Aisyah ni karakternya manja lah, bermanja ya, sebab beliau anak dara kan. Jadi karakter manjanya tu manja Siti Aisyah yang Siti Aisyah zahirkan, Rasulullah balas manja tu lebih daripada apa yang Siti Aisyah laburkan. Sebab tu kisah cinta antara Siti Aisyah dengan Rasulullah tu kita akan dapat baca dan kita akan dapat simpulkan bahawa orang yang menzahirkan cinta, maka dia akan dibalas dengan cinta yang lebih besar. Macam tu. Dalam kaedah cinta ni memberi kan. Dalam kaedah cinta ini memberi. Dia bukan menagih. Kalau dia ditagih-tagih itu dia jadi bisnes. Sebab tu kita, kalau orang yang dalam rumah tangga tu, kaedah asasnya adalah diberi saja. Dia beri cintanya saja. Kalau tak dibalas pun dia terus beri.
Macam ibu yang menunjukkan kasih sayang dia kepada anak-anak dia. Anak kecil dia bukannya boleh buat apa-apa pun kan. Anak kecil dia boleh menangis saja. Kemudian bila dia nak suka, dia senyum sekejap, kemudian dia nangis balik kan. Tapi ibu ni terus memberi. Itu gambaran kasih sayang. Sebenarnya kasih sayang ibu kepada anak tu, itu yang patut dipandang sentiasa oleh suami isteri. Sebab cinta tu tentang memberi. Suami jangan terkilan kalau sang isteri tu jarang ucap terima kasih. Dah bagi, tagih lagi kan. Jangan terkilan. Si isteri pun jangan terkilan juga ketika suami asyik suruh saja kan. Sebab cinta itu tentang memberi. Kita selalu mengharapkan kebaikan kita dibalas ketika itu. Jadi kita susah untuk memberi sebab kita jarang dapat ganjaran ketika itu. Malas lah nak buat, letih lah. Sebab kita kalau buat pun dalam hati kita berbisik, kalau kita buat pun bukannya dia hargai sangat. Dia dah jadi macam tu. Sedangkan dalam perkahwinan dia tentang ganjaran yang akan datang. Dia terus memberi je dulu. Memberi. Kalaupun sang pasangan tak dapat membalas apa yang kita beri, itu tak menunjukkan kita tak dapat apa-apa, kerana kita masih lagi dapat sesuatu daripada Allah Ta'ala. Kalaupun bukan di dunia, kita dapat di akhirat. Tapi orang yang memberi cinta ketika di dunia, sejujur-jujurnya, dia adalah orang yang bahagia sejak di dunia dan berpanjangan kebahagiaan itu ke akhirat. Itu mujarab. Segala kepedihan dia mampu telan kerana dia buat bukan kerana terpaksa. Dia buat kerana cinta. Cinta tu akan padamkan segala keresahan. Ada perkara yang menyakitkan, tapi bila ada cinta, cinta tu akan jadi ubat, menyembuhkan kesakitan tu. Luar biasa. Dia belajar daripada cinta, hubungan rumah tangga Siti Aisyah dengan Rasulullah. Ketika ada orang bagi satu, kita balas satu lagi. Ketika ada bagi, balas. Jadi susah untuk menagih kerana masing-masing ingin menzahirkan yang besar. Boleh. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha lembut dan mencintai sikap berlemah lembut. Ini Allah Ta'ala, Nabi SAW menzahirkan sifat Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha lembut. Maksudnya Allah Ta'ala rifqu tu kalau bahasa Arab, inna Allah rafiqun. Rafiq tu kalau bahasa Arab maksudnya berlemah lembut, tak berlaku kasar, walaupun ketika itu perlu berkasar. Kan perlu berkasar ketika tu. Sebab orang balas kasar pada kita, orang buat kasar pada kita boleh balas kasar. Tapi Allah Ta'ala rafiq, balas lembut kepada orang yang berlaku kasar. Subhanallah. Susah nak buat tu. Dalam kehidupan kita, Tuhan itu bukan kawan kita kan. Kita tak ada pilihan lain dalam kehidupan tu melainkan untuk taat saja kepada Allah. Tapi cuba tengok kisah sebagian orang yang maksiat dalam kehidupan dia bermaksiat kepada Allah Tuhan. Apa yang Allah Ta'ala buat pada dia? Masih lagi dia kekal dalam kenikmatan. Itu bukti Allah Ta'ala berlaku lembut, berlemah lembut. Masya Allah. Subhanallah. Daripada mana datang sifat lemah lembut tu? Daripada kasih sayang Allah. Anak tu nakal di rumah tu pun mak masih lagi sayang kan. Masih lagi sayang. Kasih sayang mak kepada anak yang nakal tu besar. Tapi cinta Allah kepada hamba-Nya lebih besar daripada itu. Sebab Allah tu Tuhan. Makhluk tu makhluk. Tapi makhluk kadang-kadang anggap diri dia sebagai Tuhan. Sehingga dia melampaui batas. Dia harapan Tuhannya yang sebenar. Ini Allah. Tapi Allah Ta'ala masih berlaku lembut kepada dia. Sebab tu kita patut menginsafi diri kita. Menginsafi diri kita. Kita patut menghargai kebaikan Allah. Lupa syukur pun nikmat tak pernah putus. Masya Allah. Itu rafiq lah. Kemudian Nabi beritahu, dan yuhibbur rifq. Allah Ta'ala tu sangat mencintai lemah lembut. Ini statement bukan untuk kita tahu, statement ni untuk kita tiru. Sebab tujuan macam perempuan kan, lelaki yang bercinta suami isteri sebelum berkahwin tu,
Perempuan tu kata, saya suka coklat Cadbury. Oh, lelaki tu kata, yelah, baguslah. Tentu tuli tak pandai. Tujuan dia bagi tahu tu, belilah untuk saya, kan? Saya suka tu. Sebab itu tujuan statement tu untuk dibuat. Macam anak yang bijak. Bila dengar parent dia kata, ayah nak pergi haji ni, kan? Atau ayah ada cita-cita nak pergi umrah. Anak yang bijak ni dah terbayang dah. Oh, kalau ayah nak pergi umrah, maksudnya perlu ada belanja. Dia pun buka, ayah nak apa, ada apa-apa yang boleh saya tolong. Itu anak bijak. Anak tuli ni, baguslah ayah, semoga dipermudahkan urusan. Itu bagus lagi. Kalau yang tak bagus tu, sudah. Dia bayang lain pula. Ni nak pergi haji ni perlu duit ni, lagi cepat. Jadi ada beberapa situasi orang membaca statement, kan. Jadi statement dalam ni, Allah Ta'ala mencintai sikap berlemah lembut itu, tujuannya untuk kita buat. Kenapa kita nak buat? Supaya kita jadi orang yang Allah Ta'ala cinta lah. Macam perempuan tu kata, mas kahwin saya 10,000. Perempuan tu kata. Dalam isyarat kata yang lain, kalau nak nikah saya, sediakan 10,000 tu. Kan, jumpa ayah saya. Nikah. Itu tujuan perempuan tu isyaratkan ucapan tu. Dalam hadis ni Nabi isyaratkan ucapan tersebut. Allah Ta'ala mencintai lemah lembut. Jadi lemah lembut itu adalah jalan untuk dapat cinta Allah. Jalan untuk dapat cinta. Sebab tu tak rugi orang yang berlemah lembut kepada orang yang kasar. Memang dia disakiti ketika itu, tapi dia akan dibalas dengan ganjaran yang sangat besar. Kalau bukan di dunia pun dekat akhirat. Tapi nak kena tempuh lah. Sebab Allah Ta'ala janji dalam Quran kan, Allah Ta'ala sebut innal usri ma'a yusra, kan. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kesenangan. Kita ada ayat tu, kalau kita faham, maksudnya bila ada kesenangan tentu ada kesusahan. Akan terzahir daripada kesusahan kesenangan, atau akan terzahir kesenangan di pintu kesusahan. Faham maksud saya tu? Maksudnya apabila kita ingin berlaku lemah lembut, medannya ketika dikasari. Itu. Ketika dikasari. Jadi orang sewaktu hidup, kalau masih lagi bercita-cita tentang apa yang kita mahu, susah kita nak buat apa yang Allah Ta'ala mahu. Kita mahu dihormati, kita tak mahu disakiti, kita tak mahu diabaikan. Susah kalau kita, sebab di ruang-ruang kesusahan itu sebenarnya pintu-pintu untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Ta'ala, kan. Allah Ta'ala bagi kita susah supaya kita dapat senang. Kalau kita sentiasa senang, kita pun tak terbayang sedapnya senang tu. Sedap senang tu akan terbayang bila adanya susah, kan. Kita pergi contoh ziarah seorang rumah orang yang kaya, kan. Kita suruh puji rumah dia, cantik rumah ni. Jadi orang kaya tu kata, oh, saya usaha ni, susah ni nak dapat rumah ni. Orang itu menghargai rumah yang besar tu kerana mengenang-enang zaman dia kerja susah tu. Maksudnya nikmat senang tu hanya dihargai bila mana ada momen kesusahan. Jadi jangan marah dengan kesusahan, sebab ganjaran yang akan bakal kita dapat ketika kita berjaya menempuhnya, itu satu nikmat yang tak terbalas perasaan tersebut. Apatah lagi Allah Ta'ala janjikan siapa yang bersikap lemah lembut, maka Allah Ta'ala akan bagi cinta ni. Lemah lembut tu bukan pada orang yang berlemah lembut dengan kita. Macam mana nak lemah lembut kepada orang lemah lembut? Lemah lembut tentulah pada orang yang mengasari. Sebab tu ujian atas muka bumi ni, ketika Allah Ta'ala zahirkan satu peristiwa, itu untuk Allah Ta'ala tengok ada tak nilai yang dia nak tu dalam diri kita. Ketika kita selalu tanya, ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur. Jadikan aku orang yang bersyukur. Permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tak tahu ukuran kita. Kita ni orang bersyukur ke tak? Jadi sebenarnya dalam kehidupan ni ada ujian dia. Nak nilai kita ini seorang yang bersyukur ke tak? Tandanya ketika kita dapat sesuatu nikmat, kita ucap syukur. Tapi itu belum tentu syukurnya daripada hati, boleh jadi daripada sekadar emosi. Dapat sesuatu.
Nak tahu betul-betul syukur atau tidak, tengok ketika Allah Ta'ala ambil apa yang dia nak ambil tu. Apa yang dah ada. Allah Ta'ala ambil nikmat. Kalau Allah Ta'ala ambil nikmat sesuatu, lalu kita bersabar dengan nikmat tersebut, itu menunjukkan syukur kita ketika kita menerimanya itu, syukur yang ikhlas daripada hati. Itu yang ulama sebutkan. Bukti orang yang ada syukur adalah orang yang ada sabar ketika kehilangan. Jadi maksudnya ada ruang untuk kita menguji nilai tersebut. Bukti kita ada sikap lemah lembut dalam diri kita, adanya ketika kita dikasari, kita masih lagi boleh menahan daripada berbuat kasar yang sama kepada orang lain. Cukup tu. Itu maksudnya ada bahagian cinta Allah kepada kita. Ada bahagian cinta Allah kepada kita. Dia memberikan ke atas kelembutan apa yang tidak diberikan ke atas kekerasan, dan memberikan apa yang tidak diberikan ke atas sifat selainnya. Jadi orang yang berlaku lembut ini, Allah akan memperolehi ganjaran yang tidak terbatas, tidak diketahui oleh orang lain. Sebab tu orang yang memiliki kelembutan tu, kata para ulama, dia merasai kasih sayang Allah ke atas diri dia. Sebab dia boleh berlaku lembut itu bukan kerana usahanya, tapi kerana ingatan dia kepada Allah, kan? Ingatan dia kepada Allah, lalu dia boleh menempuh perkara itu. Jadi dia kata, kalau bukan kerana ingatan saya kepada Allah, susah saya nak sabar ni, kan? Jadi ingatan dia kepada Allah tu hadiah, ganjaran. Yang mana kalau orang tak berlaku lembut, tak dapat perasaan tersebut. Orang kasar dia, dia ingat Allah Ta'ala suruh sabar. Ingatan dia kepada Allah suruh sabar itu hadiah daripada Allah. Bukan senang nak ingat Allah, tapi boleh ingat Allah dalam keadaan yang paling sempit itu. Itu anugerah besar tu. Saya sabar ni kerana ingatan saya kepada Allah. Anugerah. Yang mana kalau dia tak buat macam tu, dia tak berlaku lembut tu, dia tak bersabar tu, ketika disakiti, dikasari tu, dia takkan dapat perasaan tu. Itu sudah cukup bukti bahawa itu adalah anugerah daripada Allah yang besar, yang takkan dapat di momen-momen yang lain. Sebab tu dia Nabi sebut, dan Allah Ta'ala akan berikan apa yang tidak diberikan ke atas sifat selainnya. Yang ini merasakan ingatan kepada Allah, bantuan daripada Allah secara kerohanian tu. Tu cinta Allah tu banyak manfaatnya. Kalau kita bayang dalam kehidupan ni, siapa je yang uji kita? Semua Allah. Cuma medan je yang terzahir di depan mata kita, manusia. Tapi sebenarnya manusia itu Allah Ta'ala yang datangkan dia dalam kehidupan kita untuk susahkan kita. Tapi dia susahkan kita itu untuk uji nilai cinta kita kepada Allah. Sebab tu kita tak boleh marah manusia. Ialah dari satu sudut, kita boleh marah lah manusia tu sebagai tarbiyah, sebagai perjalanan kemanusiaan. Tapi dari sudut hakikat, hati kita itu mengerti bahawa tak ada manusia pun yang menguji kita, melainkan semuanya Allah. Setelah mana kita kata saya sayang kau ya Allah, maka tentu Allah Ta'ala akan menguji sayang kita tu melalui medan-medan makhluk ni. Kita orang datang, kita tengah makan, tiba-tiba orang datang marah kita, tak apa-apa, tiba-tiba marah. Kita dalam kepala kita ada dua yang kita nak pilih. Kita marah balik dia, atau kita ingat balik apa yang Allah Ta'ala nak kita buat ketika kita berdepan dengan orang yang marah. Kalau kita marah dia, habis cerita sekadar itu. Kita tak dapat apa-apa, orang tu dapat marah. Yang kalau kita buat apa yang Allah Ta'ala nak, mungkin kita marah dia, tapi marah kita dalam keadaan diredha oleh Allah, atau marah kita sesuai dengan apa yang Nabi buat, dapat ganjaran. Atau kita bersabar, kita buat apa yang Allah Ta'ala nak lah. Jadi kalau kita dalam kehidupan ni sentiasa berpaksikan apa yang Allah Ta'ala nak saya buat dalam kehidupan, maka kita akan tahu, kita akan nilai perbuatan kita tu sesuai tak dengan kehendak Allah Ta'ala. Begitu. Dan kita akan dibalas dengan ganjaran yang sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala mahu. Berapa jam ni? 10 minit. Okey. Ada soalan ni? Ada soalan disebut sini, cinta untuk seorang boleh ke sampai tahap memberi tanpa batas? Memberi tanpa batas, soalannya pun terlalu umum. Memberi tanpa batas tu maksudnya macam mana? Kalau kita gambarkan kehidupan Rasulullah SAW,
Nabi tu ketika tidak ada pun memberi tanpa batas tu kan. Nabi, orang datang minta bantuan, tak ada Nabi tak ada barang yang orang sahabat tu perlukan, Nabi tak ada. Jadi Nabi kata, kamu pergi kepada pekedai tu, barang di pasar tu, kamu beli, hutang atas nama aku. Kamu berhutang atas nama aku. Jadi sahabat pun buatlah macam yang Nabi. Jadi ulama ambil kisah daripada hadis tersebut, Nabi SAW ni memberi tanpa batas. Memberi tanpa batas. Maksudnya Nabi tak ada pun Nabi memberi. Maksud secara fizikal ni Nabi tak ada, tapi Nabi boleh beri juga. Kalau nak sesuai dengan soalan ni lah, kalau itu jawapannya. Secara kaedah asalnya adalah memberi seupaya mungkin, kan? Apa yang terdaya kita beri, kita berilah. Jadi penilaian apa yang sedaya kita mampu beri itu, kitalah yang menilainya, kan? Dari sudut syariatnya macam mana, dari sudut keperluannya macam mana. Bila Nabi ijtihad minta sumbangan daripada para sahabat, minta infak untuk perang fisabilillah, ada sahabat boleh bagi 1/4 harta, ada sahabat boleh bagi 1/2 harta, setengah harta dia, ada sahabat boleh bagi semua. Itu penilaian atas diri masing-masing, Kalau dalam kaedah memberi sesuatu kan, memberi sesuatu. Dan biasanya orang memberi sesuatu itu kerana dapat sesuatu. Tapi ada orang memberi tak memandang kepada apa yang dia dapat. Macam ibu beri saja kepada anak dia. Sampai ada rungutan daripada orang yang tengok, tak payahlah sampai tahap macam tu, kan? Susah sangat tu. Kan ada ungkapan-ungkapan begitu. Ada orang tu suka bela kucing. Jadi dia bela kucing sampai dia catu makanan dia, kan? Makanan dia sendiri supaya dia boleh belikan makanan kucing tu. Jadi orang yang tak bela kucing tengok, melampau-lampau sangat. Tapi orang yang membela kucing tu rasa itu cinta dia. Di mata penilaian orang lain itu tak sesuai, tapi di mata dia itu kasih sayang dia. Jadi cinta pemberian tanpa batas tu, pengorbanan tanpa batas itu, penilaian data diri seseorang kepada apa yang dia cinta, bagaimana dia menzahirkan cinta. Macam seorang perempuan yang berkahwin dengan seorang penagih, tak nak cerai-cerai, tapi orang lain tengok kena pukul, kena apa. Tapi perempuan tu kata, saya sayang dia. Macam mana saya nak tinggalkan orang yang saya sayang? Kan kita tak dapat baca akal kita. Macam mana ada kan? Iyalah, dari sudut syariatnya adalah perbahasan yang perlu dibuat. Tapi dari sudut perbahasan cintanya itu gambaran. Boleh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Mahdiah, Puan Raja Salmah, Masya Allah. Puan Raja Salmah, sihat cik Okey, kita sambung pada hadis pula. Habislah hadis ni. Kita akan sambung pada buku Faedah Zikir dan Selawat. Faedah Zikir dan Selawat. Kita sambung pada, kita baca dulu selawatnya. Kita baca selawat 21 sampai 25. Habis. 21 sampai 25. Kemudian kita jelaskan sikit faedah selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada buku ni, muka surat 49. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa sallim adada khalqika wa rada nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ha'i rahmah wa mimal mulk wa dalad dawam sayyid al-kamil al-fatih al-khatim adada ma fi ilmika kain aw qad kana kullama zakaraka wa zakarahu dzakirun wa kullama ghafala an zikrika wa zikrihi al-ghafilun salatan daimatan bidawamik baqiyatan bibaqa'iq la muntaha laha duna ilmik innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi mala'ta qalbahu min jalalika wa 'ainahu min jamalika fa asbaha farihan wa sururan wa ayyadan mansuran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima walhamdulillahi
walhamdulillahi ala zalik. Selawat munjiyah. Ini selawat ni mujarab. Jika ada sebarang hajat ataupun ingin dilepaskan daripada sebarang kesusahan, elok diamalkan setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Kemudian selawat Nurul Qiyamah. Ini selawat yang terakhir dalam buku ni lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bahri anwarik wa ma'dini asrarik wa lisani hujjatik wa arusa mamlakatik wa imami hadratik wa tirazi mulkik wa khazaini rahmatik wa tariqi syari'atik al-mutalazziz bitauhidik insani ainil wujud wa sababi fi kulli mawjud aini a'yanil khalqik al-mutaqaddimi min nuri diyaik salatan tadumu bidawamik wa tabqa bibaqaik la muntaha laha duna ilmik salatan turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah, habis 25 selawat dalam buku ni. Siapa yang mendengar ketika ni saya ijazahkan buku selawat ni, 25 selawat ni pada semua, boleh cakap qabil itulah. Kemudian kita sambung pada muka surat 17. Muka surat 17 sedikit, ada berapa waktu ni? 3 minit. Kita baca kelebihan faedah selawat yang disusun oleh Al-Habib Sa'ad rahimahullah ta'ala pada muka surat 17 yang atas sekali tu. Antara kelebihan selawat adalah dengan berselawat akan mendapat jaminan keselamatan daripada doa kecelakaan atas orang yang tidak berselawat ketika dia sebutkan selawat di hadapannya. Masya Allah. Orang yang berselawat itu akan Allah Ta'ala jaga. Kerana dia diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala itu cukup untuk menjaga dia daripada sebarang kerosakan, kemungkaran, sebarang hasad. Sebab tu orang yang selawat ni susah terkena ain. Ada orang yang ketika disebut selawat di hadapan dia tak berselawat, lalu dia berdoa, maka orang itu tidak akan dikabulkan permintaannya. Orang itu antara orang yang susah dikabulkan permintaannya. Kerana dia tidak berselawat kata Nabi, maka tertahan permintaan dia. Jadi kalau dia ada doa yang buruk-buruk ke atas kita, doa yang tidak termakbul, kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala hasil daripada selawat kita. Jadi selawat, kena selalu selawat. Selawat ni benteng. Selain daripada rahmat Allah Ta'ala tu sebagai benteng dalam kehidupan. Tak rugi orang selawat. Kemudian dengan selawat, orang yang berselawat akan mendapat bantuan untuk kekal melalui jalan ke syurga. Dan orang yang meninggalkan selawat akan terpesong daripada jalan tersebut. Subhanallah, na'udzubillah. Orang yang selawat tu sentiasa akan dalam duduk di dalam rahmat Allah Ta'ala, akan sentiasa mendapat bimbingan daripada Allah Ta'ala berkat selawat. Sebab apa? Sebab dalam setengah riwayat Nabi sebut nama orang ni. Ya Allah, rahmatilah, selawatlah dan sejahterakanlah fulan bin fulan yang telah berselawat ke atasku. Itu permintaan Nabi untuk kita setelah kita berselawat kepada baginda, disebut nama kita, nama ayah kita. Jadi kita ni sentiasa mendapat rahmat daripada Allah, dapat bimbingan daripada Allah hasil dari selawat Nabi ke atas kita kan. Hasil selawat Nabi. Maka susah orang begitu untuk terpesong. Kalau dia terpesong, akan segera dikembalikan kerana ada doa daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kalau kita baca kisah-kisah orang yang berselawat, ada sebahagian kisah cerita tentang ahli maksiat yang dalam keadaan bermaksiat masih lagi berselawat, matinya itu mendapat bantuan daripada Nabi SAW. InsyaAllah. Jangan tinggal berselawat. Kalau orang yang tak berselawat, mudah terpesong sebab dia tak ada benteng, untuk tak ada tali yang akan menyebabkan dia kekal di atas landasan tu, kehilangan bantuan kerana dia tak melakukan apa yang patut dia lakukan, yakni selawat ke atas Nabi. Soalan, Ustaz, ketika kita amal Asmaul Husna, perlu ke kita selawat sebelum dan selepas atau atas satu nama-nama Allah? Kalau boleh buat, alhamdulillah kan. Yang terbaiknya begitulah. Yang terbaiknya sebut juga selawat. Tapi kalau ada kesempitan waktu, kalau tak dapat banyak, sikit. Kalau sikit pun tak dapat, maka amal saja.
nama Asmaul Husna pun tidak masalah. Zikir lagi banyak lagi baik kan. Begitulah kaedah dia tu. Kemudian orang yang berselawat akan terselamat daripada tergelincir masuk ke majlis-majlis yang melalaikan atau majlis yang tidak disebut dalamnya Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, dan tidak pula memuji, memuliakan dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dijauhkan daripada majlis yang buruk. Kesan daripada selawat itu ada penjagaan ke atas diri kita. Saya dapat tips pilih restoran. Pilih restoran. Kita nak pergi makan tu, kita tak tahu kedai mana yang baik untuk kita kan. Restoran di luar sana tu kan, bagaimana keadaan tukang masak apa semua tu. Maka ada panduan sebelum kita pergi ke mana-mana, buat pilihan, kita selawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di mana kecenderungan hati kita, maka itulah yang sesuai untuk kita. Dan setelah mengamalkannya, mendapati ia mujarab lah, baik, ia baik. Sebab atas baik sangka juga bahawa Nabi SAW yang tolong lurungkan kita sesuai kepada tempat yang nak pergi tu. Hasil keberkatan selawat lah. Itu tips kan, nak masuk ke kedai makan yang dibagi oleh guru-guru gitu. Subhanallah. Kes ni kalau nak makan kat rumah lebih baik kan, tapi nak makan kat luar juga. Jadi bacalah selawat. Semoga kalau hati tak sedap dengan tempat tu, maka tak masuk. Begitu. Sebab ini antara faedahnya ni lah, akan terselamat daripada tergelincir daripada majlis yang melalaikan, yang kurang baik. Kemudian selawat menjadi sebab kesempurnaan satu ucapan setelah dimulakan dengan lafaz hamdalah lalu ditambah dengan selawat ke atas Rasulullah SAW, ahli bait dan para sahabat. Ini kesempurnaan ucapan. Orang yang nak berucap, maka dia kena sebut bismillah, alhamdulillah dan selawat. Sempurna permulaan ucapan dia, mukadimah ucapan dia. Dan kata-katanya akan dapat keberkatan. Saya ingat Habib Najmuddin Al-Khairit dalam kelas Nasihat Diniyah pernah cakap, kalau ada anak yang nakal, parent sebelum bagi nasihat, banyak kali dah bagi nasihat tak dengar kan. Jadi setelah nak ubat dia adalah, kata Habib, nak bagi dia dengar ucapan kita tu, kita mulakan ucapan kita dengan bismillah, alhamdulillah dan selawat sebelum kita bagi nasihat tu. Kita biasakan begitu dalam nasihat kita kepada anak kita tu, biasakan permulaan ucapan tu bismillah, alhamdulillah dan selawat. Dah baca dulu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, kemudian baru ucap apa yang kita nak ucap. Insya-Allah ucapan yang keluar daripada mulut kita setelah itu ada ucapan yang diberkati, yang baik. Sebab kita dah sempurnakan rukun ucapan. Kemudian menjadi sebab bergemilang cahaya seorang hamba yang melintasi titian sirat. Ini nak ceritanya, kelebihan selawat tu ada yang tak nampak sekarang, akan datang. Kebanyakan amal yang kita diperintah untuk buat, itu ganjarannya memang disimpan. Sebab tu dalam beramal itu bercerita tentang cinta. Cinta tu kan pengorbanan yang tak mengharapkan balasan. Kalau tiba-tiba dibalas, itu satu kejutan, hadiah. Jadi amal kita kepada Allah, amal kita tentang Rasulullah, itu tentang kesanggupan kita meninggalkan apa yang kita mahu, buat apa yang Allah Ta'ala mahu. Dalam keadaan kita tak mengharapkan balasan, tapi akan diberi balasan. Itu. Kita tak harapkan balasan, tapi kita akan diberi balasan. Kalau kita mengharapkan balasan pun, balasannya kebanyakan tentang akhirat. Sebab akhirat tu lebih utama daripada dunia. Jadi antara orang yang dapat berselawat, kelebihan dia adalah diberi cahaya. Cahayanya terang ketika melintas titian sirat tu, terang cahayanya. Hasil daripada Nabi SAW bagi tahu dalam hadis. Kemudian menyelamatkan seseorang hamba daripada tergolong dari golongan orang yang jafak. Ini orang jafak ni orang yang tidak menikmati hubungan kepada baginda SAW. Ada orang dia tak nak Rasulullah, dia nak sunnah Rasulullah. Itu memang jafak, itu orang jafak. Pakai pakaian Nabi, pakai siwak macam Nabi, pakai serban. Tapi dalam hati tak ada Nabi SAW. Dia just nak apa yang Nabi bagi, tapi dia tak nak Nabi. Itu orang jafak. Orang ni tak ada cinta. Orang tak ada cinta. Amalnya tu tak akan dibuat kerana amal, tapi dia buat kerana diri dia, kesolehan, nak nampak soleh. Itu memang
memang disebut oleh ulama. Orang yang tak nak Rasulullah tapi nak apa Rasulullah bawa, itu orang yang jafak. Orang jafak ni kerana kehilangan cinta. Antara punca kehilangan cinta tu kerana dia lebih mengutamakan kehendak diri dia berbanding Nabi SAW. Jadi cara merawat jafak itu adalah dengan banyak menyebut selawat. Banyak menyebut selawat. Agar zahirnya itu sesuai dengan apa yang Nabi buat dan batin terisi dengan cinta pada Rasulullah SAW. Kalau tak zahirnya tak macam Nabi pun, tak macam apa yang Nabi ajar pun, tapi hatinya bersama Nabi itu lebih bagus daripada zahirnya nampak macam ni tapi hatinya tidak ada Rasulullah SAW. Kerana dia akan bawa fitnah pada orang lain. Gaya macam orang soleh tapi hatinya tidak ada akhlak, dari perbuatannya pun tak ada akhlak buruk. Jadi cara merawatnya adalah dengan banyakkan selawat. Dan orang yang banyakkan selawat insya-Allah akan meniru perbuatan Nabi. Itu mujarab. Hari ini mungkin tak pakai kopiah, esok pakai kopiah. Hari ini tak pakai jubah, esok pakai jubah. Dan jiwanya akan jadi jiwa Nabi, maka zahirnya akan meniru tubuh Nabi SAW. Apa yang Nabi pakai. Baik, sekadar itu. Wallahu alam, kita tangguh untuk hari ini. Kita akan jumpa minggu depan insya-Allah. Pada siapa yang belum membeli kitab 40 hadis cinta, boleh dapatkan. Dah habis, nanti kita order lain lah. Okay. Kemudian siapa yang belum dapatkan kitab Faedah Zikir dan Selawat, di Kubak Center ada bahagian kitab yang telah diwakafkan. Jadi boleh datang ambil lah. Kalau nak boleh datang ambil kat sini. Tapi di sini bagi tahulah. Ada beberapa. Kalau belum ada lah. Wallahu alam. Sekadar itu kita tangguh untuk hari ini. Mana salah silap saya minta maaf. Panjang umur, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih kerana selalu sudi luangkan masa. Moga Allah Taala memberkati apa yang kita dengar pada hari ini dan memberi kekuatan dan kesempatan untuk kita amalkan apa yang patut kita amalkan agar kita mendapat cinta dan kasih sayang daripada Allah dan Rasulullah SAW. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma